ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam daripada Masjidil Haram di Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin, yang kami memberi keberkatan sepanjang perjalanan itu supaya kami memperlihatkan sebahagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahu maulana azim. Amat benarlah firman Allah yang Maha besar lagi Maha agung. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, syafaat, taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Hari ini kita tangguh buat sementara kitab Muhimmah sebabkan oleh penglihatan dan pandangan saya tidak stabil, masih samar-samar. Lepas tu saya nampak tuan-tuan perempuan kadang-kadang jelas, kadang-kadang nampak sebelah yang muka. Maka dengan sebab itu pagi ini saya akan tumpu fokuskan kepada satu topik, satu tajuk, satu maudhu yang bersejarah dan amat-amat bersejarah, berlaku dan dilakukan oleh baginda Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa yang unik, satu peristiwa yang kontroversi, satu peristiwa yang tidak mampu diolah dan dipikir oleh akal pikiran manusia yang serba lemah ini. Karena itulah tuan-tuan perempuan sekalian, untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini Allah menggunakan perkataan subhana, Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Atas nama manusia tidak mampu dia menjelajah sampai kepada tempatnya penghabisan paling tinggi, paling mulia, iaitu Sidratul Muntaha. Kita manusia tak mampu untuk sampai ke sana. Karena itulah Allah membawa jalankan baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam naik menghadap ke penghadapannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mengikut kitab Durratun Nasihin, bahwasanya sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, berlakulah dialog perbualan di antara langit dan bumi, dua makhluk Allah yang terbesar. Kata bumi, wahai langit, aku berasa bangga dan aku berasa bertuah, karena di tempat aku ada daratan dan ada lautan, ada gunung ganang, ada bukit bukau, ada tanam-tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk yang bernama insan, ada makhluk yang bernama haiwan. Aku bangga, kata bumi. Langit kata, wahai bumi, aku juga bangga dan aku juga berasa bertuah, karena di tempat aku ada berbagai-bagai cakrawala, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada angin, ada udara dan sebagainya. Kata bumi, wahai langit, aku lagi bangga karena di tempat aku ada Baitullah yang sentiasa ditawaf oleh makhluk yang bernama manusia. Kata langit, wahai bumi, aku juga pasal bertuah kerana di tempat aku ada Baitul Ma'mur yang biasa ditawaf oleh makhluk yang bernama malaikat. Kata bumi, wahai langit, aku berasa bangga kerana di tempat aku lahirnya para nabi dan para rasul kecuali Adam. Apabila bumi mengatakan begini, langit dia membisu, kaku buat sementara. Langit mula menangis. Akhirnya langit berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu ya Allah, kau angkatkanlah naik ke tempat aku ini satu orang rasul ataupun nabi. Tuan-tuan, puan-puan,
doa langit ini dimakbulkan oleh Allah. Berlakulah peristiwa Isra Mi'raj di mana baginda Rasul dengan Allah Muhammad dibawa naik menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama membagikan Isra dan Mi'raj ini kepada 4 fasa. Fasa yang pertama peristiwa sebelum Isra. Fasa yang kedua proses perjalanan dan pendakian. Fasa yang ketiga penganugerahan watikah peribadatan iaitu salat. Fasa yang keempat ekspedisi melihat gambaran surga dan gambaran neraka. Dan keempat-empat fasa ini insya-Allah kita akan bincang pada pagi ini. Oleh sebab itu pertemuan kita pada pagi ini agak lama dan panjang sikit. Ceramah saya dijangkakan tamat pada pukul 5 petang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Nabi kata, "Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahatil jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Kata Nabi, sungguhnya di tubuh badan kita ada seketul daging. Apabila baik ia, baiklah seluruh anggota tubuh badan kamu. Apabila rosak dia, rosaklah seluruh tubuh badan kamu, bermula daripada ujung rambut sampai tapak kaki. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa sebelum hijrah berlaku, di mana kita tahu bahwasanya satu proses pembedahan dada Nabi dilakukan oleh malaikat Jibril. Dibedah dada Nabi, dikeluar hati Nabi, dibasuh dan disuci dengan ayat Zam-Zam. Semua kita tahu. Persoalannya, untuk apa? Untuk apa susah payah Allah mengarahkan malaikat Jibril membedah dada Nabi, dikeluar hati Nabi, dibasuh dan disuci dengan ayat Zam-Zam? Untuk apa? Hati Nabi memang sudah bersih, hati Nabi memang sudah suci. Untuk apa susah payah? Ini persoalan dia hari ini. Kita saban tahun setiap kali tibanya 27 Rejab, kita mengadakan sambutan memperingati sejarah Isra Mi'raj. Persoalannya, intipati, intisari, natijah pengajaran hasil daripada kita mendengar ceramah Isra dan Mi'raj ini tidak pernah masuk meresap dalam jiwa kita, mewarnai seluruh isi hati kita. Tak ada. Sebab itulah yang pertama sebelum berlakunya Isra ini, proses pembedahan dada Nabi dilakukan semata-mata nak mengalamkan kepada kita. Nabi sebelum dibawa naik menghadap ke hadapan Allah di Sidratul Muntaha, hati Nabi dicuci dan dibersih. Nak diberitahu kepada kita, kita juga sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita mesti bersih. Itu natijahnya. Tuan-tuan puan boleh tanya diri masing-masing sekarang ini, apakah hati aku ini bersih? Ini boleh tanya masing-masing. Apakah hati aku ini bersih sekarang ini? Kalau tidak bersih, amalan kita tidak ke mana-mana. Walaupun kita melakukan amalan di mana-mana, tak ke mana. Puncanya adalah di hati. Sebab itu peranan niat, tempat niat adalah di hati. Ini Isra dan Mi'raj. Maka dengan kerana itu ulama membagikan hati ini kepada 3. Hati ini kepada 3. Pertama, qalbul marid, hati sakit. Jaga. Hati sakit ada ubat. Ada ubat. Sakit hati tak ada ubat. Hati sakit ada ubat. Ya. Tuhan sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuhan sebut dalam Quran, adalah hati itu sakit, adalah manusia hari ini yang hatinya sakit. Ya, tuan-tuan perempuan hati sehat lah ni. Kerana sehat lah, boleh main duduk sila depan, duduk atas kursi depan saya ni, pasal sehat. Tapi sehat pun tak berapa sehat. Sehat dah lah, tapi tak berapa sehat. Oleh sebab tu tadi, tuan-tuan perempuan menunggu saya. Kalau tak mengungut, dapat pahala menunggu. Ya, pahala menunggu pun dapat. Tapi kalau mengungut, habis. Maka dengan kerana itu, hati sehat ni. Kalau tak sehat, dia tak main. Habis minyak kereta, buang mata dan sebagainya.
Tapi sehat pun tak berapa sehat. Tak apalah. Sebab hati sakit ini ada ubat, ada penawar. Mencarap, kena cari jalan. Kalaulah kita tidak berubat dia, fazadahumullahu marada, Tuhan akan tambah lagi menjadi sakit. Akhirnya hati itu menjadi qalbul mayyit, hati mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kena ubat, kena cari penawar, kena cari pil untuk memberi ubat kepada hati kita, iaitu qalbul marid, hati sakit. Ulama telah membagikan ada 4 faktor utama yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit. Jaga, kita tengok 4 ini kita kena jaga supaya jangan hati kita menjadi sakit. Ulama telah membagikan bahawasanya 4 faktor utama menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit. Pertama, suka dan bangga dengan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Orang buat maksiat dia suka, dia buat maksiat pun dia suka. Orang buat maksiat dia bangga, dia buat maksiat pun dia bangga. Suka dan bangga dengan maksiat menyebabkan hati seorang itu menjadi sakit. Itu faktor utama. Seberapa mungkin yang boleh kita masukkan dalam hati sanubari kita anti kepada maksiat. Mesti kita kena perang. Kalau kita suka dan kita bangga, artinya kita menempah hati kita menjadi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, punca-punca yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit ialah menjauhkan diri daripada Al-Quran. Tuan-tuan, perempuan sekalian, barang siapa menjauhkan diri daripada Al-Quran sehari semalam langsung tak baca ayat Quran, artinya dia sudah menempah tiket menyebabkan hatinya menjadi sakit. Jangan menjauhkan diri daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah khazanah perbendaraan Allah yang Allah simpan di Lauh Mahfuz, dikeluar ke Baitul Izzah. Maka dengan kerana itu kita kena dampingkan diri dengan Al-Quran. Orang yang menjauhkan diri dengan Al-Quran, artinya hatinya mula diserang penyakit. Kita tengok mak-mak pak kita dulu-dulu, dia hantar anak dia pengaji Quran, dia serahkan Tok Guru, buatlah Tok Guru nak buat apa pun kecuali capik dengan buta ya. Dulu hormat. Kalau anak dia dah habis muqaddam di hama tu baca Quran Alif Lam Mim tu, dia berkeruhi. Dulu-dulu keluhi pulut kuning, bangga, seronok, canang seluruh kampung. Anak dia dah baca Quran dah, punya bangga. Tiba-tiba anak dia habis baca Quran 30 juz dah khatam. Tuan-tuan, dia buat keluhi besar-besaran, seronok. Orang tahu anak dia sudah habis baca Quran. Itu dulu era 50-an, 60-an. Sekarang tak ada dah. Sekarang dah tak ada. Ibu bapa tak tahu langsung anak dia habis kata habis baca Quran, khatam kata khatam baca Quran, tak ambil tahu langsung. Yang dulu ambil tahu ialah keputusan UPSR. Kalau anak dia dapat 5 AU, dia canang seluruh taman seluruh kampung. Yang dia ambil tahu keputusan PMR, keputusan SPM, Quran langsung tak ambil tahu lah. Sekarang ini ya, petanda bahawa ramai masyarakat umat Islam hari ini hati mereka diserang penyakit. Itulah jadi bermacam-macam. Ya, dulu-dulu kalau ada orang luar lelaki, remaja laki-laki nak meminang anak gadis di satu-satu kampung tu, dulu-dululah wakil pengantin perempuan mesti tanya, pengantin laki-laki ni dah habis ke baca Quran? Dulu ya. Wah, sekarang mana ada? Sekarang ini wakil pengantin perempuan akan tanya, pengantin laki-laki ni kerja apa? Dia mesti tanya kerja apa. Masyarakat sekeliling pun akan tanya kerja apa. Dia tak ambil tahu hai Quran. Habis kah, tak habis kah, khatam kah, tak khatam kah, langsung tak ambil tahu. Itu sekarang 2011, bayangkan 20 tahun ke hadapan apa akan jadi kepada Al-Quran ini. Ya? Dulu-dulu mesti tanya punya pengantin laki-laki ni kerja apa? Sekarang ni wakil pengantin laki-laki kata
Dia kerja inspektor. Bunyi inspektor je. Cepat berkenuri. Bunyi inspektor. Lepas buat kenuri aja, Pak Menteri tu tengok. Tak nampak pun pakai uniform. Sampai 2 bulan duduk di rumah tak nampak pun uniform. Lama-lama Pak Menteri gelisah. Dia pun tanya menantu dia, ada betul-betul kerja apa? Inspektor ya. Ya tak nampak pun uniform. Oh saya inspektor bas. Hari ini kerjaya itu lebih utama dan pertama. Tak tahu langsung Al-Quran ni. Barang siapa menjauhkan diri daripada Al-Quran, artinya dia menempah hatinya supaya menjadi sakit. Ramai sekarang umat Islam yang hatinya sakit semata-mata jauhkan diri daripada Al-Quran. Tuan-tuan perempuan, paling-paling tidak kita kena bawa dekat Al-Quran ni. Jangan kita biar dia menjadi perhiasan di rumah. Kalau kita simpan Al-Quran dalam almari di rumah menjadi perhiasan, Al-Quran akan melaknatkan seluruh isi keluarga rumah tu. Quran akan melaknat. Dia duduk dalam almari tu, dia menangis. Menangis tu, tak ada siapa pernah ambil baca dia. Menangis Al-Quran. Akhirnya Al-Quran akan melaknat seluruh keluarga rumah tu. Jadi tempat keluarga. Isteri tengok suami betul-betul macam punya munterbus. Suami tengok isteri betul-betul macam ayam Peru. Keluarga menjadi tempang. Akhirnya kehidupan kecundang. Hari ini Quran dibiar begitu sahaja. Paling-paling tidak bacalah. Kalau paling-paling tidak, paling elok. Sebab tu Quran 30 juz. 30 juz itu sehari semalam 1 juz. Sehari semalam sejuih. Sebulan khatam. Boleh tak sehari semalam 1 juz? Tengok hidung ni puasan. Tak boleh Ustaz. Banyak kerja. Nak kerja lagi, nak masak lagi, nak tengok TV lagi, nak tidur lagi, nak sembang lagi, nak mengatakan orang lagi. Jadi banyak tak ada masa nak baca Quran. Tak apa, tak boleh 1 juz sehari semalam. Baca setengah juz. Kan tak boleh kot setengah juz. Setengah juz pun tak boleh. Tak apa, tak boleh setengah juz baca sehari semalam selai. Tak boleh kot selai. Selai pun tak boleh Ustaz. Tak apa, tak boleh sehari semalam selai. Sehari semalam sebari. Sebari cukup. Sehari semalam sebari pun tak boleh Ustaz. Tak apa, tak boleh sehari semalam sebari. Sehari semalam 1 huruf. Sebab tu baca Quran 1 huruf dapat pahala. 1 huruf saja dapat pahala. Indahnya Al-Quran ini. Tak boleh sehari semalam sebari. Baca sehari semalam 1 huruf. Ambil Quran, ambil rehat, letak Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ya, pun dapat pahala. Tapi jangan buatlah. Jangan buat. Malaikat terkejut. Ya, itu. Jangan jauhkan diri daripada Al-Quran. Tidak. Kalau jauhkan diri daripada Al-Quran, artinya kita menempah hati menjadi sakit. Tolong ingat. Ya, cuba amalkan Al-Quran. Cari Al-Quran yang ada tali. Yang ada tali itu. Lepas subuh baca sikit pun tak apa, tapi berkekalan. Baca dan baca. Akhirnya khatam. Walaupun 5 tahun, tak apa. Baca. Ni yang nak sebenarnya ni. InsyaAllah hati itu menjadi segar dan hati itu menjadi sembuh. Yang ketiga punca yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit ialah bencikan ulama. Jangan bencikan alim ulama. Kita boleh semayang zuhur 4 rakaat. Siapa mai bagi tahu kepada kita zuhur itu 4 rakaat? Kalau tidak alim ulama. Kita semayang subuh 2 rakaat. Siapa bagi tahu kepada kita subuh itu 2 rakaat? Kalau tidak alim ulama. Nabi bukan datang mai bagi tahu kat kita. Ni Ramadan akan datang lagi 3 minggu ni. Kita pun puasa. Siapa bagi tahu kepada kita Ramadan tu kena puasa?
kalau tidak alim ulama. Ya. Kita duk boleh baca Quran sikit-sikit lah ni pun siapa baca kita kalau tidak alim ulama. Jangan bencikan alim ulama. Kita duk boleh baca sedikit ayat kursi, duk boleh baca tahiyat, duk boleh baca qunut sikit. Tu alim ulama lah ajar kepada kita semua. Tolong hormat mereka. Jangan barang siapa bencikan alim ulama, artinya dia menempah hatinya menjadi sakit. Karena itu tuan-tuan tolong hormatlah alim ulama. Tak kira lah ustaz, katuk guru ke siapa. Ingat tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan bawa kereta, tengok-tengok depan tuan-tuan perempuan ada kereta saya, jangan potong. Jangan potong. Ya. Hormat lambat pun lambatlah. Hari ini orang bencikan ulama, tutup guru semua. Ya. Padahal kita tengok apa yang berlaku kepada masyarakat kita hari ini. Ya. Ada anak lawan mak, ada anak bunuh mak, ada suami bunuh isteri, ada suami pergi ini sembelih isteri. Ada sekarang ini bermacam-macam berlaku. Jangan kita bencikan ulama. Yang keempat, punca yang menyebabkan hati seorang itu menjadi sakit ialah memakan dan meminum yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh badan kita hasil benda-benda yang haram. Membesarlah darah dari kita daripada benda yang haram. Isteri makan benda yang haram, anak makan benda yang haram, rosak institusi keluarga yang ada padanya. Maka dengan sebab itu jangan duk makan benda-benda yang haram. Ataupun kita makan benda yang halal tapi sumbat pendapatan daripada yang haram pun jangan. Elakkan diri biar kita ni bersih. Ni kita kena biarlah. Ataupun kita memasukkan sesuatu perkara-perkara yang syubhat ke dalam tubuh badan juga menyebabkan hati menjadi sakit. Perkara syubhat ni perkara-perkara kesamaran yang sama-sama 50-50. Ada orang kata haram, ada orang kata halal. Haram kalai, haram kalai. Itu pun dikira menyebabkan hati menjadi sakit. Haram kalai. Di antaranya ialah temenung lengan. Sini panggil apa? Temenung lengan kan? Temenung lengan tu dia rubuh dengan taik tu. Buatlah raga yang tu. Subhatlah, ada orang kata haram, ada orang kata halal. Haram kalai. Haram. Senang. Masukkan sesuatu rosak dalam tu. Temenung yang tak haram ada. Duk gagah nak beli temenung lengan yang haram apa? Maksudnya macam tu. Di antara yang subhat juga ketam batu. Ketam nyuk. Ada orang panggil ketam nyuk, ada orang panggil ketam batu. Pun subhat tu. Haram kalai. Haram. Gagah macam nak makan. Berapa ketam yang subhat? Ketam yang halal banyak. Belilah makan. Di antara ketam yang halal ialah ketam kayu. Kayu lah. Balik rumui. Makan. Itu kalau keras apa punya bahasa Arab. Ni. Duk gagah juga apa? Ini persoalan dia. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh badan kita, sesuatu yang haram. Tu anak-anak sekarang ini dia jadi bermacam-macam. Cubalah renungkan balik. Budak-budak hari ni lah terlibat dengan itu, terlibat dengan gejala yang bermacam-macam. Puncanya ialah ibu bapa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh badan hasil daripada sumbat-sumbat yang haram. Itu 4 faktor utama yang menyebabkan hati itu sakit. Yang kedua, qalbul mayyit, hati mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati sakit tak ubat, lama-lama dia akan menjadi hati itu mati. Bila hati mati tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Surau sebelah rumah dia pun dia tak main. Sebelah pagar rumah dia masjid, dia tak main. Pasal apa dia tak main? Hati mati. Na'udzubillah, kita kena jagalah. Orang yang hati mati ni sampai ke tahap mati ni tak boleh buat apa. Kita pergi ajak dia jom pergi surau, malam ni ada mengaji, ada pengajian. Kami panggil ustaz baru mai. Dia tanya ustaz mana? Ustaz malaikat Jibril. Dia tak mai juga. Hang panggil lah malaikat Jibril main mengajak pun dia tak mai. Pasal hati mati.
Bulan depan pergi ajar pula, jom kita pergi masjid malam ni. Ada pengajian, ada ceramah. Kali pagi Ustaz, jom mai. Ustaz mana pula? Ustaz Malaikat Maut. Lagi dia tak main. Maka orang yang hati mati ni tak boleh buat apa. Tuan-tuan puan-puan, hati kita ni sebenarnya dia bukan keras. Lembut. Apa balik saya lagi rumah pergi cari parang. Apa belah tengok. Ya, buat keluar hati lembut, nyek, lembut dia. Tapi bila dia keras, tak boleh buat apa. Aku kata aku tak mau pi lah. Dia bukan keras, lembut, tapi bila dia keras, aku kata aku tak mau pi lah. Yang kenduri itu pun bukan siapa dia, sebelah pagar rumah dia, kenduri mak mentua dia. Mak mentua dia kenduri. Tapi dia kata aku tak mau pi lah. Salah bukan salah besar pun dia dengan mak mentua dia. Cuma bendera aja tak sama warna. Ya, itu aja pun. Tapi ini keras dia. Dia tak pi dia. Ini mai sama-sama kita jaga, jangan sampai ke tahap hati itu mati. Bila hati dah mati, dia tak mai masjid. Duduk sebelah rumah pun dia tak mai. Ujung esok baru dia mai. Dia mai saja terus jadi imam duduk depan. Tu imam pun kalah, tapi dia tidur lah. Tu imam pun kalah dengan dia, terus mai duduk depan. Itulah kali pertama dan kali terakhir dia mari masjid. Punca dia sebab tuan-tuan dan puan-puan duduk depan saya sekarang ini sebenarnya yakinlah hati itu hidup. Ini hidup ni. Tapi hidup pun tak berapa hidup. Duduk kerja tengok jam dah putih apa. Mari kita kena jaga, mudah-mudahan hati kita jangan diserang oleh penyakit hati mati. Ulama telah membagikan di antara faktor-faktor yang menyebabkan hati seorang itu menjadi mati ada 3. Pertama, berkekalan buat maksiat. Jangan. Yang tadi ni dia suka dan bangga dengan buat maksiat, hatinya menjadi sakit. Yang kedua, ini ni hatinya menjadi mati, dia berkekalan buat maksiat. Jika mekok daripada umur 18 tahun sampai umur 70, jika mekok situlah hati mati. Buat maksiat, buat jahat, tak pernah menyesal, tak pernah taubat, hati mati. Na'udzubillah. Ini yang pertama, berkekalan buat maksiat. Tak berhenti-henti, tunggulah saatnya, hati dia akan menjadi mati. Yang kedua, yang menyebabkan hati itu menjadi mati ialah banyak melakukan perkara-perkara, kerja-kerja syirik. Kita secara tidak langsung, kalau syirik jadi terang-terang daripada sembah pokok. Ini yang dikata syirik khafi ini. Syirik khafi ini syirik senyap-senyap. Secara tidak langsung dia sudah melakukan syirik. Banyak buat kerja syirik ni, hati jadi mati. Orang tua-tua dulu-dulu banyak buat kerja syirik. Di antaranya pak-pak kita duk ajak masuk lautan saja kena baca tabik tok nenek anak cucu nak lalu. Oh, lama-lama dia ingat dia. Syirik tu. Tabik tok nenek anak cucu nak lalu. Lama-lama hati menjadi mati. Itu kerja syirik kopi, syirik yang secara tidak langsung. Ya. Begitu juga apa dia ni lenggang perut untuk orang perempuan mengandung. Syirik. Bila mengandung saja pergi cari bakui, cari beras, cari nyok, bubur lilin. Kemudian ambil nyok tu duduk buli atas perut, atas pula. Kalau tak buat dengan perut, besok anak itu cacat. Syirik. Ini kerja syirik tidak langsung. Di antara kerja syirik tidak langsung juga ialah bila malam tidur saja bunyi burung hantu. Burung hantu bunyi saja, esok ada orang mati. Burung hantu pula ada kuasa pergi bagi tahu kat kita, kata esok ada orang mati. Itu semua adalah kerja syirik. Dan ulama sufi mengatakan bahawasanya kalau kita pergi parti, pergi pekan-pekan, pergi mana-mana, kita pakai lawa, pakai semak-semak elok,
Semayang kita pakai telekung hak beli sebelum perang Jepun juga syirik. Faham dah ni? Sebab kita letakkan yang ada lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai menghadap Allah, Allah pakai ketayak pun dah putih dah benang ni. Tapi pergi pekan, pergi mana-mana kenduri, pakai bukan minawah. Ulama sufi mengatakan juga syirik, melebih yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak semayang, Allah, sejadah dah putih dah benang-benang, beli sebelum perang Jepun pakai tu. Ya, ni ingat juga itu dalam kategori syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cari lanjutkan sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang menyebabkan hati seorang itu menjadi sakit ialah menghina Al-Quran. Jangan tuan-tuan perempuan sekalian, Al-Quran dia adalah qadim, bukan hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah. Sehingga kalau kita tengok Quran dulu, dia ada lidah. Kau pernah tengok? Dia ada lidah tu, Quran dulu. Di lidah tu dia tulis la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh dia melainkan kamu tu dalam keadaan suci. Tu Quran dulu, Quran tak ada ni. Tak ada dia punya lidah ada ni. Artinya mulia Quran sehingga ke tahap orang perempuan yang datang haid tak boleh baca Quran. Tengok baru ni tilawah Al-Quran mereka kebangsaan di Kuching, Sarawak. Bila malam itu sepatutnya qari'ah akan baca. Dia tak baca malam tu. Maka dengan sebab itu ini pentingnya Al-Quran, mulianya Al-Quran. Jangan hina Al-Quran. Barang siapa menghina Al-Quran, lambat laun hatinya akan menjadi mati. Telinga saya ni pernah dengar ada satu orang dia kata, alah Quran dengan sahabat sama dia. Wujud saya suruh dia mengucap balik, dia samakan Al-Quran dengan sahabat. Dalam sahabat ada keputusan nama ekor, seolah-olah Quran juga ada keputusan nama ekor. Jangan hina Al-Quran. Maka orang yang menghina Al-Quran ini hatinya akan menjadi mati. Itu tiga faktor utama yang menyebabkan hati boleh menjadi mati. Yang kita tahu hati inilah yang dibedah oleh malaikat Jibril semasa Isra dan Mi'raj, dibasuh dan disuci dengan air Zam-Zam. Yang ketiga, qalbul hayy, hati hidup. Ini kita nak cari ni, hati hidup. Walaupun hidup tak seberapa hidup, tapi tak apalah hidup juga. Jangan sampai mati. Ya. Hati hidup nampak masjid. Hati hidup nampak surau. Hati hidup nampak majlis pengajian. Hati hidup nampak ibadat. Sekarang ini lagi 3 minggu Ramadan akan datang. Kalau hati orang tu hidup, dia seronok menunggu ketibaan dan kedatangan Ramadan. Itu orang yang hati dia hidup. Seronok. Saya pergi Indonesia bulan Rejab. Bulan Rejab Syakban Ramadan. Bulan Rejab di Indonesia sepanjang jalan raya, Lebuh Raya, Balai Raya, apa dia ni, masjid, surau, dewan, rumah orang perseorangan, sepanjang jalan kain rentang. Bulan Rejab kain rentang. Warga Nibur tebal mengalu-alukan ketibaan dan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Bulan Rejab penuh kain rentang. Artinya mereka seronok untuk menunggu ketibaan dan kedatangan Ramadan. Sebab hati hidup. Penuh ke rentang. Saya pergi sana. Balik di Malaysia tak ada apa. Tak ada. Tengok sekarang. Tak ada apa. Yang ada ke rentang, bazar Ramadan akan dibuka. Ada. Yang tu ada. Dia tak ada sebab hati mati. Tak rasa apa pun. Lagi 3 minggu saja Ramadan akan melabuhkan tiranya. Mari kita tak rasa apa-apa. Ulama besar-besar, kalau boleh petang ini juga penyimpan besar Mahor Raja-Raja Malaysia mengisytiharkan anak bulan Ramadan kelihatan. Malam ini juga nak sembahyang tarawih. Sebab dah setahun dah tak sembahyang tarawih. Setahun dah. Malam ini juga nak sembahyang. Kalau boleh ulama besar-besar tak sabar-sabar nak menunggu kedatangan Ramadan.
Kita pula kalau boleh jangan duk main Ramadan. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, segala-galanya susah. Orang yang hati dia hidup, tuan-tuan, puan-puan, sekarang dia sudah berusaha untuk melaksanakan puasa-puasa sunat sepanjang Rejab, sepanjang Sa'ban, sepanjang Ramadan. Besok sepanjang Sa'ban. Besok bila main Ramadan saja senang dia puasa. Tapi kalaulah dia pernah habis Ramadan dulu sampai kelar, dia tak pernah puasa sunat, malam itu nak niat sah dah jadi berserabu. Ya sebab dah tak pernah niat lama dah setahun. Tiba-tiba esok puasa, malam ni niat. Dia pun niat nawaitu shauma ghadin arba'a raka'atin. Ada alhamdulillah ta'ala. Pasal apa jadi macam itu? Disebabkan oleh setahun lah dia tak pernah puasa. Sebab tu ada puasa sunat. Ya, baik. Di antara faktor-faktor yang membolehkan hati seseorang itu menjadi hidup, pertama, dia banyak membaca Al-Quran. Macam kita dah tadi, banyak membaca Quran. Lepas subuh baca Quran, lepas zuhur, lepas supaya baca Quran. Ruangkan masa baca Quran. Ada ulama mengatakan tidak termasuk ayat-ayat Quran semasa kita sembahyang. Jangan dulu kata saya selalu duduk baca Quran lepas Fatihah. Betul lah, tapi ini tidak termasuk. Banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dampingilah alim ulama. Orang yang nak supaya hati dia ni sentiasa hidup, dia selalu mendampingkan diri dengan ulama. Dan